Okey. Test mic dulu, okey ke tak? Okey, alright. Baik, malam ni sebenarnya kita santai-santai je. Kita berbual-bual bersama-sama dengan speaker-speaker kita pada malam ini. So insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita akan perbualkan pada malam ini, wawancara kita pada malam ini akan memberikan anda satu anjakan paradigma. Berbual-bual kita malam ini insyaAllah mudah-mudahan akan memberikan anda sedikit tentang apa yang ada dalam perniagaan ini, kenapa Prudential dan how actually you can start this business bersama-sama dengan keluarga kami. Baik, so di tengah saya ni dan juga di sebelah hujung saya dua orang sahabat saya. Jadi of course baik-baiknya kita mesti nak berkenalan lah, betul? So saya nak mulakan dahulu dengan saudara Syekh ni. So mungkin boleh share dengan saya, share dengan audiens kita. Siapakah dua jejaka di depan saya ni? Kita mulakan dengan saudara Syekh ni. Ya, Assalamualaikum. First thing first, saya nak buat disclaimer. Saya nak minta maaf sebab saya tak pandai cakap. Kalau saya cakap gagal-gagal, sangkut-sangkut tu maafkan saya. Saya bukan saya tak pandai cakap. So tentang diri saya macam kat video tadi lah. Saya asal di Kuala Lumpur, dan besar pun di Kuala Lumpur. Dan sebelum saya join Prudential, Prudential ni adalah company yang ke-13. Dan alhamdulillah dah 10 tahun saya dengan Prudential. Because of course saya tukar kerja because of income. Because of income dan because of environment. Dan Prudential yang telah menyelamatkan saya. Wah, okey. Jangan kita kena simpan sikit cerita tu kat belakang. Kita nak tahu so Syekh ni berasal daripada Kuala Lumpur dan ini company yang ke-13 katanya Ui, gila lah. 13. Maknanya satu kerja tu dalam 3 bulan kan? Paling cepat seminggu. Okey, saudara Zuhaimi kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Zuhaimi bin Ibrahim. Sama juga, saya berasal dari Kuala Lumpur. Saya dibesarkan juga di Kuala Lumpur. Saya after sekolah, saya belajar di luar. Saya belajar di Jepun, Tokyo. So selepas balik, saya start kerja lah. Tapi tak sampai lah 12, sampai lah 13. So saya set soalan ni jadi apa pekerjaan kan. So after a few company dan saya bersama dengan Prudential lah. Sikit buat saya adalah saya ada 3 orang adik-beradik. Saya anak yang kedua. Saya kedua. Okey. So macam mana nak cakap selamat datang Prudential dalam bahasa Jepun? Nanti aku buat kelas kemudian lah. Kelas saya. Okey. Baik. So sekarang kita dah tahu sedikit. So sebelum ni macam Cik Zuhaimi tadi dah cakap belajar di Jepun, kemudian balik di sini, balik ke Malaysia dan bekerja. So apa pekerjaan sebelum ni, pengalamannya tu? Okey. Sebelum ni masa saya study di Jepun, selepas balik daripada Japan tu, so kita dah ada siap-siap kerja. So maksudnya dekat sana kita ada macam career fair untuk student-student kat sana. So kita dah attend career fair, kita dah buat interview and everything. So alhamdulillah saya dapat kerja lah. So balik ke Malaysia, saya dapat bekerja sebagai engineer di salah satu company Jepun di Milan. So of course saya rasa sama juga dengan tuan-tuan dan perempuan. Bila kita belajar sesuatu subjek tu, memang kita nak sangat kerja dengan subjek yang related dengan apa yang kita belajar tu. Which is saya belajar waktu tu adalah elektronik dan juga IT. So saya nak sangat kerja tu dan alhamdulillah saya dapat kerja dekat nilai tu lah. So saya bekerja sebagai engineer di situ selama 2 tahun.
Tapi most of the time masa tu pun tak ada di sini. So kebanyakannya dihantar training ke sana. Dihantar training ke Jepun. Kawasan tu alamatnya Fukushima, which is semua orang tahu yang masa kena apa? Earthquake tadi kan. So di kawasan tu lah saya banyak di sana. After 2 years saya bekerja di situ, saya dapat offer lagi. So the next pekerjaan adalah sebagai IT, dia panggil IT analyst. So tengok video saya tadi pun tahulah kan, so saya bekerja sebagai IT analyst. Most of the time saya need to support customer lah, support kita punya klien kita di Japan. Yang tu di Cyberjaya, one of the company, dia agak terkenal, bermula dengan I, berakhir dengan M. So 3 huruf. So saya bekerja di situ. So saya bekerja di situ dalam satu tahun saja. After that saya dapat offer yang better lagi. Ni adalah third, 1, 2, 3 company yang ketiga saya lah. So yang tu di KL sama juga, IT juga. So itu kerjaan saya sebelum saya berkecimpung dengan Prudential lah. Okay, so maknanya basically Cik Fahmi memang engineer all the way, kemudian jadi IT analyst, dan the third company pun Sama juga dalam bidang yang sama juga. Yes. So tiga company mengambil masa dalam lebih kurang 5 minit huraiannya. So yang 12 company ni macam mana? Okay, saya cerita yang first and last lah. Okay, saya lepas habis sekolah saya belajar diploma dekat IBM. Biasa ramai orang IBM di sini. Ya. Ada orang tua IBM. Belajar di IBM, belajar Lendung juga. So after diploma sambung PhD dekat IBM Shah Alam, dan saya buat master belajar praktikal. Okay. So masa grad 2004 baru nak cari kerja kan. So saya dah cakap saya dekat dengan diri saya tak nak jadi typical Malay. Saya kata apa yang ada saya grad. Okay, kebetulan masa tu kawan saya balik je, saya dapat offer lah. Offer kerja sebagai storeman. Storeman ni maksudnya dekat gudang. Saya bawa forklift, angkat barang dengan starting masa tu gaji dengan RM350 basic sebulan. Lepas dapat bawa forklift apa semua dapatlah dalam RM700 lepas tu lagi so lah. Itulah first kerja saja. Sampailah lepas tu start pada tu saya tak gunakan sertifikat saya, dan dapatlah orang naik kapal kat saya jadi kerani dengan basic air lah 400 so on and so on. Dan last kali sebelum job Malaysia saya bekerja sebagai logistik engineer di company US di Kelang. Okay. Masa tu dah okey lah, income pun okey, cuma atas ada 2 sebab lah. Satu sebab yang pertama saya terpaksa cari opportunity lain sebab macam video tadi abang saya sakit, dan kedua saya terlalu banyak hutang. Sebab sambil saya bekerja, sambil tu saya minat buat bisnes. Macam-macam bisnes saya buat, MLM, RSLD, berpasar malam, kedai makan semua lah. Dan benda-benda tu menggunakan saya satu beban hutang. Oh, okay. So panjang juga perjalanan cerita dia tu kan, daripada storeman, lepas tu jadi kerani kan, lepas tu last kali berhutang macam tu. Okay, so tak apa, it's okay, because kita semua orang ada di jalan cerita masing-masing, betul kan? Baik, dan pada ketika itulah kan, bila Cik Amy kata tadi sebelum mencuba macam-macam bisnes akhirnya. So kenapa insurans? Apa yang menyebabkan? Kenapa tiba-tiba berhenti dekat insurans? Kenapa memilih bisnes insurans? Apa orang kata basically persepsi pada ketika itu tentang insurans? Actually first start masa saya sekolah menengah. Masa sekolah menengah saya suka main bola. Memang tiap minggu ada game, main liga. Dan masa tu kita dah tanda lah. Dan kita ada satu tim bola, ada 18 orang. So every game, kadang game kalau kita sekolah, game days, ada game masa weekend, masa weekend lah. And then aku yang saya observe, korang ada 18 orang. So maksudnya ada 18 parent. Okay. So ada satu
uncle ni, dia tak pernah miss tengok game anak dia. Anak dia tu kawan saya dah beli bola tu. Okay, so saya amazed. Saya tak macam, yelah saya pun ada parents. Saya faham dia tak dapat datang ke because of anak kecil tu semua kan. Tu saya tanya kawan saya tu, ni bapak dia? Tak, boyfriend kot. Oh, okay. So sampailah satu hari bapak dia suruh makan-makan. So asal setiap minggu mesti ada makan-makan. And then dia tak pernah lupa jemput kita orang. So setiap kali, yelah makan kan, sebab saya memang asal orang susah. And then kalau dapat makan KFC waktu tu pun, wow, sangat best lah. Dan setiap kali datang makan, bapak dia, saya tengok orang datang kerja cantik-cantik. Bapak dia memang bagus, kerja bagus. And then setiap kali datang bapak dia mesti pesan, nanti korang juga dah besar, kerja dengan aku lah. Okay, baik kan? Okay. So sampailah satu hari tu, start, itu nombor satu lah. Nombor dua, masa tahun 2001 ada satu peristiwa lah. Mak saya itu kena sakit, saya sakit 2001. Dan masuk hospital government masa tu 30 hari, check apa semua tak tahu sakit apa. Dan satu hari tu, saya ada beradik semua tak puas hati, orang bawa pergi private hospital, orang pergi situ. Dan tak sampai satu hari pun, masuk pagi, dalam tengah hari tu dah dapat, doktor dapat diagnose lah. Masa tu mak saya kena cancer ovary stage 4. Okay, masa tu kita pun tak tahu apa-apa. And then first, masa tu panggil adik saya, doktor tanya satu benda yang kita tanya, mak awak insurans? Saya memang tak tahu apa. So tu soalannya, mak ada insurans? So because of that, lepas tu kita perlukan, kalau proses kita kena ada 30,000, kami ada cari sana, cari sini apa semua. Cuma susah lah nak nyari orang. Sebab tu 30,000 sangat besar kan. So dalam masa minggu saya tak dapat meninggal. Dan pakcik ni tadi datang. Dia cakap ni, bila kau dah kerja, first day kau pergi. So saya tahu lah sebenarnya itu adalah pakcik. Baik. Jom. Main bola, pusing, pakcik. Okay, alright. Okay, Cik Zaimi, what is insurance to you? Apa yang Cik Zaimi Faham. masa lain tu lah kan? Apa? Masa bekerja kan, kita tengok secara, kalau kita tengok lah sentimen masyarakat kan, kalau sekarang ni especially guest yang first time datang pada malam ini kan, kalau kita sebut pasal insurance, kita sebut pasal takaful, and of course sehingga sekarang pun dari segi awareness, kesedaran itu masih terlalu rendah, masih lagi rendah. Sudah ada peningkatan tapi masih lagi ramai yang tidak tahu kan. Jadi pada ketiga itu, semasa Cik Zaimi sedang bekerja, kalau saya tengok video tadi Cik Zaimi kata, saya kerja, alhamdulillah semua okey, tapi rasa macam tak puas kan. Right. So pada ketiga itu, what is insurance to you? Apa yang Cik Zaimi nampak? Insurance ni apa benda ni? Okey, apa insurance lah? Pada ketiga itulah. Alright. Masa saya di Jepun, actually di sana memang dah wajib semua orang ada insurance. So cerita dia simple lah, wajib semua orang ada insurance. Dan saya pun pernah accident, pernah claim insurance. Okay. Bila balik kat Malaysia, so dah set dalam kepala dah, okay, aku kena ambil insurance. Tapi mesti tak faham ni, sebab kena ambil. So balik Malaysia pun aku ambil lah, ambil insurance. So cari dapat insurance kan. Tetapi bila saya cerita bila saya start berkecimpung sikit lah, so bila saya start berkecimpung sikit tu, baru saya faham actually insurance ni is not only medical card. Insurance ni not only apa, orang masuk hospital, tunjuk kad, lepas tu bill, settle. So it's not benda tu sahajalah. So maksudnya insurance ni, apa yang kita buat sebenarnya, insurance ni adalah kalau kita faham ada 3 keadaan yang menyebabkan kita boleh kata loss of income, kehilangan pendapatan. So pendapatan yang penyebab yang pertama adalah contoh kena penyakit kritikal. Penyebab yang kedua adalah total permanent disability ataupun hilang upaya vital, yang dia kata senang stroke kan. Penyebab yang ketiga adalah kematian.
So bila berlaku 3 jenis keadaan ni, so basically income akan stop. So bila income stop, masa itulah datangnya insurans ataupun takaful untuk membantu orang-orang yang ditinggalkan ataupun membantu orang yang menghadapi masalah dari musibah tadi. So dari situ baru saya faham, nampak yang oh sebenarnya kerja kita ni adalah jadi bukan kerja biasa-biasa lah. Kerja jadi maksudnya kita menyampaikan dekat orang di luar sana bahawa ada 3 jenis yang penyebab stop pendapatan dan kita membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. So dari situ saya nampak definisi insurans sebagai masalah sama di medical kat saya lah. So itu yang saya faham pada masa itulah. Pada masa itu maknanya boleh kita katakan insurans ataupun takaful adalah sebenarnya lebih besar daripada medical card semata-mata. Sebab ramai orang beranggapan insurans ataupun takaful ni masuk hospital, keluar tunjuk kad, okey, macam masuk hotel gitu kan. So but basically sebenarnya dia lebih besar. Betul, lebih besar. Okey. Macam saya katakan tadi, ini sebenarnya santai. Kita pun berikan platform ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya soalan. Okey. So macam mana cara nak tanya soalan tu? Okey, tengok dekat skrin ni. Okey. Anda hanya perlu log in to www.menti.com. Bila dah masuk, lepas tu dia akan keluar satu skrin dia minta anda passcode. Masukkan passcode 38, 32 dan 22. Kemudian anda boleh bertanya soalan dekat dalam ni. Ada apa-apa soalan untuk speaker. InsyaAllah sepanjang kita punya perbualan ini, kita akan tengok soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan cuba minta daripada panel-panel speaker kita, Cik Zuhaini ataupun Cik Syumi, untuk menjawab persoalan-persoalan yang datang daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan undi Ya? Bukan undi Ini bukan. Tak ada. Ini undi. bukan. Ini soalan. Boleh tanya. Mungkin benda yang tak nak tanya, angkat tangan tanya. Okey, boleh masuk dalam ni dan bertanya. Baik. Okey, clear boleh nampak www.menti.com dan ini passcode dia 38, 32 dan 22. Ada soalan tak? Wow. Tengok tu, boleh tabur income awak? Boleh kau. Berapa kau tahu aku? Handsome dua-dua dia kata. Masyur ada masyur. Handsome, okey. Senang tak dapat awak, saya kena jodoh kat sini. Okey. Jangan risau, ini contoh. Nanti insyaAllah saya akan ketik soalan-soalan yang sesuai. Tanyakan kepada panel-panel ni. Alright. Baik. Okey, kita beri kepada okeylah, saya rasa kita petik satu soalan lah. Kita petik satu soalan. Saya tengok soalan yang macam mana. Alright. Okey, tuan bawa yang tak betul ni. Wah, ini ada satu soalan. What is your turning point to involve in this business? And what are income and career potential offered? Itu dia. Soalan ni. Turning point yang menyebabkan Okey, soalan ni. Okey. Sabar. Alright. Okey. Tak habis cerita kita dalam ni. Memang di zaman sekarang ni zaman suka komen. Zaman menaik je nama dia kan. Bercakap depan dia tak mau, dia nak taik je kan. Lagi dia boleh taik, dia naik. Okey, satu soalan tadi yang saya lihat agak menarik yang bertanya tentang turning point. Okey. So, saya nak tanya saya nak minta kepada Cik Syemi untuk jawab. So, soalan yang mungkin saya tanya yang boleh kupas ataupun boleh menjawab persoalan yang tadi itu ialah tadi Cik Syemi kata nak tahu insurans atas dari disebabkan apa sejarah yang berlaku pada keluarga dan juga sedikit pendedahan daripada zaman remaja sampai sekarang, right? So dalam banyak bisnes, kenapa Cik Syemi memilih bisnes takaful ataupun bisnes insurans?
Dan turning point dia macam tadi lah, maybe turning point dia is the sejarah tu. Dan macam mana? But what is the potential yang membuat HSME terus buat benda ni? Okay, turning point. Okay, sebenarnya saya pernah datang program macam ni. Saya dibuat oleh unang saya masa tu, sekarang tak. Ada sini? Ada. Oh, mana dia? Kita berikan tepukan kepada isteri pada HSME. Dia yang bawa, dia yang bertanggungjawab bawa saya dalam bisnes ni. Okay, sebab saya ni tak pandai cakap. Okay, saya masa morat dia dulu pun guna 3 patah petak. Okay, bukan I love you. Okay, so itu nanti kita lah. Okay, kita balik pada soalan ni. Turning point, okay, dia bawa masa tu tahun 2004. Okay, so 2004 saya dengar dan saya masa tu dah kerja dah okay. So gaji pun okey, saya kata nanti dululah. Dan masa tahun 2008, okay, masa tu saya punya ekonomi dah saya buat macam-macam bisnes, MLM, dan hutang saya terlalu banyak. Dia kena dalam 125,000. Okay, saya kakit balik. Saya kakit balik, saya macam mana saya nak survive. Saya every month saya survive. Bayar hutang ni saya tinggal berapa. So saya kakit balik, saya untuk bayar hutang saya 25,000 ni saya akan dapat masa di dalam 12-20 tahun baru habis. So saya tak boleh, saya kata tak boleh lah. So saya kena do something lah. And then saya tinggal balik lah, yang saya pernah datang majlis ni. And then saya jumpa balik orang yang yang bercakap depan ni. Iaitu orang tu adalah pakcik yang lah kisah pakcik yang pegawai bank tu lah. Dan turning point saya suka membaca, saya suka baca. Dan ada satu buku dia bercakap, ini saya tak sejarah. Dia kata kalau kita nak tengok masa depan kita kat satu tempat tu, kita tengok bos kita. Okay, so masa tu saya kerja di dalam saya tengok bos atas saya, live dia, insya-Allah saya sebut. Saya lepas tu dia punya tengoklah video yang dia ada rumah kereta. Dan kata kalau saya stay kat tempat ni macam ni lah saja. And then saya pergi balik, saya tengok balik yang makcik tu, saya suka lah. Dan saya tengok dia pun dah buat haji, dia dah haji apa semua, saya memang panggil dia buat haji. And then interior dia semua, memang saya suka lah, saya suka tengok dia, rumah dia cantik. Family dia best, semua dan yalah saya kata this is turning point saya lah, turning point untuk saya sebenarnya potential bisnes nombor 2 bagi saya lah, bagi saya bisnes nombor 2, tapi because of that really saya tengok orang yang makcik tu saya suka and then buatkan saya dia percaya, dia sendiri percaya ni kau boleh buat. Okay, so saya masa 6 bulan saya buat 6 bulan saya part-time, saya cuma ada 4 klien. So dalam masa 6 bulan 4 orang dia dapat? 4 orang klien. Because of saya kerja kan. So asal kita ada masa lunch time, kadang. So masa lunch time tu saya nak pergi appointment, lepas tu bos saya appointment ada meeting. So saya pun meeting. So sampai 3 kali saya postpone dengan prospek. And then saya terpaksa bagi dekat kawan di agensi saya. Kau abang, memang pergi bang, customer saya nak agak kan, something happen kat dia nanti sama. So saya banyak loss macam tu, so saya cakap tak boleh lah. So saya macam tadilah saya kata saya solat sekarang kali, okay. So saya gaji masa tu dah okey, dalam 3,500 USD dengan US kan. So kenapa 3 kali solat sekarang sebab tu lah kan, gaji dah okey apa semua, tapi saya kakit balik tak boleh, saya tak boleh bayar hutang saya terlalu banyak. Dan last kali saya kata kali ketiga lepas sekarang tu bangun pagi memang saya nampak bangun yang ketiga buka pakcik tu saya kata saya terus call dia ke saya decide. Itulah dia sejarah. Itu dia punya basically dia punya turning point.
$3,500 USD. Wow. Kan, bukan satu putusan yang mudah. Kan, kemudian diubah, kemudian asas 3 kali solat istikharah, dan Cik Syahmi memilih untuk berada dalam bisnes ni secara full time. Baik. So tadi saya tertarik juga bila Cik Syahmi kata pasal start sebagai part time. So saya nak bertanya kepada saudara Zuhairi. So mungkin ada orang bertanya kan, macam tadi ada soalan tu dia kata susah nak approach orang kan. So saya rasa Cik Zuhairi juga seorang yang sangat busy dengan kerja kan. Seorang yang sangat sibuk lah kan, busy. Kadang masuk pagi mungkin katalah pukul 9 pagi, balik kerja mungkin pukul 6, pukul 7. Mungkin ada kena stay back sikit sampai pukul 9. So Cik Zuhairi juga saya percaya bermula sebagai part time. Betul? So macam mana part time nak buat di sini? Susah. Cik ni kata tadi nak cari appointment, time lunch lah, nak turun balik kerja lah. 6 bulan buat part time, baru dapat 4 orang klien apa semua. So how to start? Macam mana nak mulakan di sini ni as a part timer pada permulaannya? Okay. Tadi saya ada nampak few soalan kan. So sambil-sambil tu saya jawab sikit-sikit lah soalan yang keluar kat situ kan. Kecuali yang interesting soalan tu lah. Macam mana? Alright, okay. Saya bermula daripada part time, of course. Saya share ke belakang sikit macam mana saya mula bisnes ni. Actually pada tahun 2008 tak salah saya. So isteri saya dah bermula dengan Prudential masa tu. So isteri saya dengan So isteri saya dah bermula dengan Prudential sebagai part time pada masa tu. So saya tolong je lah, tolong bantu. Sebab kita tak try pun, tak buat pun, tolong bantu macam mana tau. So drive kereta, so dia pergi appointment, teman, bulan kereta, sambil jaga anak, macam tu je lah. Sambil-sambil tu buat. So sambil-sambil tu datang juga lah dengar pasal Prudential ni. Dengar tak ambil tahu. Orang kata tak ambil pot langsung lah pasal kawan-kawan buat tak tahu je. Okay, saya buat benda lain. Lelaki biasalah, jadi ego dia sendiri kan. So tak nak buat Prudential, saya buat benda lain. Saya buat bisnes IT saya lah, sambil bekerja pada masa tu. Okay, so what happened, bila isteri saya turn kepada full time, so dia jadi full time. So saya rasa macam, dia dah jadi full time, so dia dah boleh buat sendiri, dia dah boleh jalan sendiri. So betul dia nak buat lah. So masa tu lah saya rasa macam bisnes saya tu pun tak berapa okey. Saya rasa macam, why not aku start dengan part time pula? Why not aku cuba dengan part time? Kenapa saya nak start part time pada masa tu? Macam Syekh ni tadi, turning point dia until tadi kan. So macam saya nampak possibility income dalam tu as a part time lah. Pada masa tu as a part time. But sebab masa tu saya bekerja dan saya nak cari saya income saja. Saya fikir itu je. So bila saya tengok isteri saya buat, dia buat sangat simple je. Dia jumpa masa dia part time, satu minggu dia ada satu klien, satu minggu lagi dia ada satu klien, satu minggu lagi dia ada satu klien. So dalam sebulan dia ada dalam 4 klien ke 3 klien. Dalam tak sampai berapa bulan, dalam setahun tak sampai setahun, dia dah boleh selesai income lebih kurang dalam 2,000 per month, 2,000 ke 2,200 per month. Dan saya cakap, ini baru buat part time dah boleh dapat 2,000 per month. Tapi ego tu saya ada kan? Ego tu macam, apalah biar dia buat, tak nak buat. So bila dia start full time tu, saya macam, aku tak start dah pula part time. Sebab bisnes sendiri dah tak boleh jalan, so buat part time. So saya mulakan dengan part time. So of course memang it's not easy, masa memang susah. Tapi Alhamdulillah kebetulan pada masa itu saya timing yang sama saya start part time, timing yang sama saya tukar kerja baru. Saya percaya dekat dalam ni ramai yang cuba baru nak start, at the same time datang offer baru. Betul? Aku nak buat Prudential, tiba datang offer baru. Itu ujian sebenarnya, testing dia to you all. Nak tengok, you nak big money ke small money. So saya fikir macam, alamak dapat kerja baru pula. Tapi Alhamdulillah kerja tu kerja shift. Saya IT kan, so saya kerja shift. So shift dia macam mana? Shift 2 session dia shift dia, 2 shift saja. Shift pagi ataupun shift malam. So shift pagi akan start daripada 6:30 in the morning, pagi. Lepas tu akan habis pada pukul 2:30 petang, lebih kurang 3:30 kan itu. So what happened? After 2:30 or 3:50, saya dah tak tahu nak buat apa dah. Apa nak buat lah? Balik rumah, wife tak balik lagi, anak dekat nursery lagi. So masa itulah saya start set satu hari aku mesti kena jumpa at least satu orang. Masa part time tu je. Satu hari satu orang.
Boleh tak kat sini satu hari jumpa seorang? Jumpa je, tak payah present, tak payah apa. Jumpa minum je, sembang minum lepak-lepak kan. Oh, nak kita semalam. Oh, buat apa ni? Alah, buat boleh lah sikit-sikit buat potential, buat sedekah. Nanti kau nak ambil, boleh kau tu beritahu. Macam tu je. Sembang macam tu je. One day, mesti kita jumpa satu orang. Kalau saya kerja shift pagi, saya pergi lepak minum petang. Tapi kalau saya kerja shift petang, malam, saya akan pergi breakfast pagi. Saya kena sacrifice sikit lah. So kalau breakfast pagi, company tu start pukul 8, member tu keluar. So pukul 8 lah saya pergi breakfast kat KL. Pergi duduk, comok situ breakfast. Ni ada? Ada, kebetulan ada di sini. Okay, always kebetulan. So, masa tu lah saya part time, saya buat satu hari jumpa satu orang, satu hari jumpa satu orang. Sampailah at one point, my income as a part time pada masa itu lebih kurang dalam 1,600, 1,600 as a part time. So, bila dah dapat 1,600, dan mungkin seterusnya lah. Okay. So, dia punya ramuan dia satu hari mesti jumpa satu orang. Satu orang, lepak je. Ada satu lagi. Apa saya buat tau? Dah tak tahu nak pergi mana kan? Pergi lepak dekat tempat futsal. Saya tak main futsal. Saya tak main futsal. Bukan tak mau main. Tak mau main. Benar kan? Lagi-lagi macam satu bulan je. Biarlah kau main. Saya akan pergi timing dia nak habis. Sebab lepas futsal buat apa? Lepas futsal kita tambahkan lagi balik. Betul? So saya pergi lepak, time dia dah nak habis. So saya sampai. Ni kau sampai? Kau sampai, kau tak tempat tadi kerja. Okay, kau nak. Ini dia always time tu. So sampai, lepak minum. So lepak minum buat apa? Sembang lah. Sembang, just itulah. Dan tambah pula, kalau tak tahu nak pergi mana? Saya percaya kawan-kawan kat sini mesti ada rumah-rumah bujang, betul tak? Rumah bujang maksudnya kawan-kawan yang bujang dari satu rumah tu semua budak bujang. So saya pergi lepak rumah budak bujang. Simple lah. Bawa twisty satu, Coca-Cola satu. Betul. Kau bagi makan twisty, kau bagi makan rota sikit, saya masuk makan bambang. Dan dia akan dapat daripada situ. Saya akan masuk sekitar. Okay, baik. So maknanya walau apa cara sekalipun, Saudara Zuhaimi dia akan cari masa juga untuk jumpa orang satu hari seorang, berbual kosong, selit-selit sikit, bercerita tentang apa yang ada dekat Prudential dan sebagainya di sini. Dan untung nasib timbul, untung nasib tenggelam, tahu sekarang dah jadi jutawan. Timbul. Rumah tu, satu rumah sewa jadi lagi. Dengan orang yang datang lepak sikit pun jadi lagi. Dengan masalah, ada yang dah jadi agent, ada lah ni. Dah jadi manager pun. Bisnis je tu. Bisnis je modal dia. Dah jadi manager lah. So, menjawab beberapa soalan, antara soalan yang kata susah tak buat bisnes ni sebenarnya. Kan, kalau kita tengok daripada apa yang Cik Zuhaimi cerita tadi, pengalaman beliau sendiri, bahawa sebenarnya hanya perlu jumpa orang, share, borak-borak dan kemudian bercerita sedikit tentang apa yang Prudential boleh berikan, kan? Dan kemudian daripada situ aktiviti yang berterusan insya-Allah akan memberikan satu orang kata impact dalam bisnes yang kita mulakan bersama-sama dengan Prudential. Baik, ni ada satu soalan daripada menti ni. Saya tak boleh buka skrin tu. Kalau saya buka skrin tu tak berhenti nanti kan. Okey, saya nak tanya pada saudara Syed ni. Okey, soalan dia ni ada mengena dengan apa yang Syed ni cerita tadi, kongsikan tadi. Soalan dia, saya masih bekerja dan income saya bagus. Kenapa saya perlu join this business? Alright. Kena join business. Okay, actually ada empat benda kita kena jaga. Nombor satu, income. Nombor dua, position. Nombor tiga, time. Okay. So adakah income dah bagus? Kalau kerja makan gaji, income bagus, how about you time? You dapat tengok tak anak you membesar? Okay, you boleh tak ambil cuti sesuka hati? Saya pernah kerja seminggu because of dia tak bagi saya cuti raya. Company tak bagi cuti raya, so saya tender 24 hours because of that. Resign 24 hours? Yes.
Cepat tanda raya. Itu company paling cepat lah saya. Yang minggu tu lah. Minggu apa tu? Minggu apa? 7? Itu company yang tadi kan 8, 9. Okay. So saya bet lah, kalau income besar tak buat, you punya time sedap. So of course kalau income besar, position besar, you punya responsibility pun besar pun. So kan yang lebih keempat, adakah you satisfied dengan apa yang you buat? Okay. So income, position, Masa semua benda tu tak mana-mana pun kita boleh dapat. Okay. Kita kena percaya konsep rezeki. Rezeki ni Allah yang bagi, bukan company yang bagi. Okay. So saya sangat pandang, masa saya join ni, saya sangat pandang time. Okay. Masa ni dia tak boleh jual kat saya pun. Betul. Kita hidup sekali je. Saya dah 10 tahun dalam bisnes ni, saya tak bekerja. 10 tahun saya tak bekerja because saya buat kerja yang saya suka. Saya dapat dulu, saya buat yalah, jumpa orang. Saya tak anggap itu kerja. Saya dapat jumpa kawan-kawan lama saya. Sebelum ni saya kerja rumah ibu. Kadang nak pergi kenduri, kahwin kapan saya tak sempat, tak boleh kita kata apa, kena kerja. Dan family buat kenduri pun tak dapat attend. So it's all about time. Okay, so tanya balik kat diri sendiri. So memanglah income penting. Okay, so kita tahu kalau you bekerja mesti you ada gaji mati. So you kena tahu berapa gaji mati. So and then as saya cakap tadi, you nak tahu you punya future, you tengok bos. Kalau you happy, you tengok bos you happy, boleh teruskan. Dia tak ada masalah. Cuma apa yang saya cakap dalam bisnes ni, apa yang saya dapat empat ni. Saya dapat income, alhamdulillah. Okay. Saya kahwin, saya join hujan. Sekarang kahwin dah ada 2 anak. Kahwin dah ada Jadi kan. sebut dengan cepat. Okay, position. Tadi saya tengok ada soalan kata berapa cepat jadi agency manager. Alhamdulillah, saya on track. Dalam masa 5 tahun dapat jadi agency manager. Dan last kali of course saya satisfied. Alhamdulillah. Tepukan kepada Cik Syahmi. Cik Syahmi boleh menambah sikit? Tadi saya cakap betul. So saya setuju. Dan juga cakap saya masih bekerja dan mendapat pendapatan yang bagus. So alhamdulillah, it's good for you, bagus. Dan maybe you are in the position yang sangat penting dalam company anda ataupun apa yang anda buat. We need your we need your expertise di situ. It's good. Tapi how about potensi diri anda? Saya percaya tuan-tuan, puan-puan yang datang pada hari ini ada potensi yang sangat besar dalam diri anda. Kita nampak. Cara tu kan simple je. Contoh kita tekan minyak tu, let's say sekarang ni anda mendapat pendapatan yang bagus. Maybe anda dah tekan tu 150 km sejam lah. Boleh tak tekan lagi? Boleh pergi sampai 200 tak? Boleh pergi sampai 200.5 tak? Boleh pergi sampai 300 km sejam? Tanya soalan tu pada diri anda. Yang bertanya soalan especially, tanya pada diri anda. Aku memang bagus, alhamdulillah, it's good. Tapi boleh tak aku pergi lagi jauh? So meaning that saya nak beritahu anda, sebenarnya potensi diri kita adalah lebih besar daripada apa yang kita lakukan. It's just nak kena ada orang explore saja. Nak kena ada orang tunjukkan dan ada orang tolong explore maksudnya keluarkan potensi itu. Dan akan nampak, sebenarnya aku boleh pergi lagi jauh lah. Sebenarnya aku boleh buat better than this lah. Sebenarnya aku boleh tekan sampai 250 km sejam, 300 km. So, it's good apa yang anda earn. Tapi fikirkan, aku boleh pergi lagi jauh kot. So, ada banyak bisnes, ada macam-macam benda. Anda boleh buat pelbagai bisnes. Tapi, pada saya, this is the best business for me. First of all, you don't need any modal. Tak perlu modal. Basically tak ada modal. Requirement dia only license saja, kena ambil exam saja. Itu je. Bukan exam pun, test je. Tanda-tanda lulus. Tak tanda pun, bukan sekarang kan? Tekan, lulus. Betul. Itu je, tak susah pun. Betul. Susah. Susah. Tak ada kita baca dulu lah sebelum tu. Baca dulu lah kan. So tanda tekan, lulus, tekan, lulus. Kita boleh jadi je. RM150 je kok kata. Itu RM180 you pay for the exam, test tu settle, masuk start. This is the best business for me. For you to explore your potential, potensi diri anda adalah tempat.
lah. You fail macam mana sekalipun buat bisnes ni, terjadi tak kami. Baik. Saya harap penjelasan daripada kedua-dua ahli panel kita dapat menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan yang mana-mana yang bertanya tentang soalan tadi ya. Baik. So kita nak tengok sikit lah selepas jadi full time, selepas beberapa tahun dalam perjalanan karier di Prudential membina agensi sendiri, boleh tak kongsikan dengan kita punya audience kita the most interesting moment kan, saat-saat yang orang kata pengalaman yang paling diingati kan, yang pengalaman yang kami sambil semasa jadi agent ni kan, dalam tempoh tu pengalaman yang paling diingati dalam perjalanan karier. So saya open question ni kepada mana-mana yang Tuan Syed ni ya. Yalah pengalaman yang paling saya tak dapat lupa lah. So masa tu saya tahun masa jadi agent. Dan ada satu kisah boleh saya story kan. Satu hari ni saya dapat call daripada seorang perempuan kawan. Jadi siapa dia tanya pasal awet tu banyak pilihan. Dia business. So dia dapat call dari seorang perempuan ni, dia kata call, dia kata dia nak ambil dan tak kaful lah. So saya pun okey lah, saya pun set appointment apa semua. Dan dah set, saya jumpa tu saya tanya lah nama saya, dia dapat daripada kawan dia yang betul lah klien saya. Dan saya buat fine sikit, fine deal, dan dia berbual daripada US. Dia dah kerja, dia belajar dekat US dan dia kerja kat sana. Dan dah jadi requirement kat US, mesti ada insurance. Dan dia balik, so dia bawa lah culture tu. Dan dia pun ambil plan lah. Dan saya pun present tu semua. Masa tu dia balik baru start kerja kat sini, kat Malaysia. Dan dia pun ambil saya pun advise dia based on the needs lah. So tak besar sangat because of dia punya income tak dibawa balik dan income tak besar sangat. And then nak jadikan cerita 7 bulan lepas saya set up Prudential dengan saya. Dan saya dapat satu berita masa tu petang, John Grimis tu berita. Dan masa dia balik Malaysia tu memang dia baru kereta apa semua. Dia pakai satu piano. Dan balik kerja kereta dia terpapas dalam pokok. Dia terpapas ke dalam gaung. So kita dia pun tak ada total loss tapi dia meninggal. So satu hari tu saya pun uruskan claim dia. So tak lama dalam masa tak sampai 2 minggu. Alhamdulillah semua Malaysia memang terbaik lah masa claim. Dan masa tu kebetulan malam saya ada trading di office. Saya datang training sekejap, tapi saya terus pergi nak deliver dia, check lah. Check kompasan tu, dia letak nomini nama ayah dia. So saya pun pergilah rumah dia. Kebetulan malam tu saya sampai tu ramai orang, dia kemudian arwah kan. So saya ejen baru pergi dengan kereta itu semua. Saya pun first orang tengah bertahlil kan. Ya, si dia apa buat kata ya. So saya pun pergilah. Saya kata, saya tanya orang saya gagak kan. So saya tahu satu cik apa mayah dia lah. So saya tunjuklah dia tengah bersembang dengan orang lah. So saya pergi, kata pertama yang keluar daripada ayah dia adalah siapa tu tak. Saya tak sempat. Saya yang orang bapak dia tak sempat nak cakap lah. Kata tadi siang tadi ada orang bank call nak untuk hutang. Lepas tu kereta dah siap. Memang kereta sudah dah cover, tapi kereta loan kereta tu bapak dia kena. Yalah, that's of key dia. Yang dekat dia tak kahwin kan. So yang dekat bapak dia lah. Bapak dia kena tanggung hutang apa semua buat dia dah. Dengan loan kredit card dia lagi, semua loan tajam. So saya dah pandang bapak dia. Apa saya dah tidak masuk. Saya dah tanya, cik sebenarnya saya ceritalah Arwah 17 masa dia berbual dengan US tu dia ada satu polisi dengan saya. So
So saya hari ini saya datang, saya nak sampaikan cek pemasaran. So saya stay lah dia tahan sebagai. So tak banyak masa tu, pemasaran dia kurang rasa 40-50 ribu. Okay, so bapak dia dapat cek tu, bapak dia terus bukan bentuk tau, dia dakap langit-langit. Yang saya cek tu masih bagi kau lama. Aduh saya tak boleh tengok orang ni. Orang ni cengis. Kan? So that moment ni aku cakap ya Allah. Ada sebab kenapa Allah bagi kerja kan. So kerja yang ni saya tak dapat masa 12 tahun ni yang lepas. So saya memang kan. So saya sampai lagi hari ni kalau saya kenduri kenduri tahlil sampai hari ni saya ni belajar lebih daripada ustaz yang baca doa. Family dia tahulah saya punya makanan kumara kan, masyarakat kita seorang lain makan lagi. So saya bilang sampai macam tu saya bagi back dekat family dia. So alhamdulillah bapak dia pun support saya kan. Dah jadi pedal lah. Kalau ada family dia saudara dia yang datang nanti bawa korang ni. Ni anak buah pakcik ni dia baru start kerja ni. So macam tu sekali. So benda ni yang saya sampai sekarang yang saya kata ya Allah memang tak boleh lah, saya tak boleh lah. Tak boleh gambarkan dengan perkataan. Kena gambarkan dengan perasaan. Dia punya kepuasan sebab dapat berkhidmat kepada masyarakat, dapat membantu orang yang memerlukan. Itu sebenarnya bisnes takaful ini ataupun insurans ini, kan? Berada di tempat yang sepatutnya, a shoulder to cry on, a leader. Bukan masuk hospital dia semata-mata, betul kan? Kami ya? Saya jawab soalan ni boleh ya? Boleh. Alright, saya terbalik sikit lah. Pengalaman yang paling diingati adalah bila saat your monthly income masa kerja dulu menjadi daily income. Masa tu tak tahu lah nanti mesti nak flow ke tak tahu lah. So your monthly income becoming your daily income. So macam mana boleh jadi begitu? Actually bila macam tadi bila start dengan part time tadi kan, sambung sikit. So saya start part time tu, once saya dah touch sampai 1006, masa tu saya dah nampak, saya rasa macam aku ni boleh buat lagi jauh, aku ni boleh buat lagi better daripada sini. So saya decide pada masa tu aku dah full time lah kan. Tapi sebelum nak full time tu ada terfikir macam mana nak tampung all the commitment pada masa tu. So saya fikir macam mana nak tampung all the commitment. So that's why masa tu Prudential pada masa tu disebut AFS lah, pada sekarang dipanggil EDP. So dia ada satu bantuan kewangan, bantuan modal. So ini dipanggil business. So bila perniagaan maksudnya dia ada modal sikit lah. Macam jualan kita buat bisnes dan kita pinjam daripada bank lah dan segala-galanya ni kan. So sama juga Prudential. So dia ada bagi bantuan kewangan untuk kita mulakan perniagaan ini. So saya ambil package bantuan kewangan tu. Tapi the best part of Prudential, anda tak perlu pulangkan dalam bentuk cash. So hanya pulangkan dalam bentuk sales sahaja. So maknanya ada target sales yang kita kena capai lah. So saya decide masa tu lama kan lah, 1 week, 2 week juga aku fikir nak masuk ke dalam. Alhamdulillah isteri saya dah bilang ni, dia memang push saya, dia kata boleh, awak boleh buat. So saya pun macam, okey lah, buat. So saya decide untuk buat lah. Of course bukan mudah pada masa tu. So saya mulakan dengan full time. So Alhamdulillah, first day saya full time, saya dah start bisnes. So for those tuan-tuan di sini, saya percaya anda datang, anda nak tahu apa yang ada dalam bisnes ni, macam mana orang ni boleh buat, macam mana boleh sampai ke tahap ni. Aku tengok ejen aku daripada dulu macam ni je, sekarang dah macam ni. Income. So dulu macam ni, sekarang dah macam ni lah kan? Contohlah kan. So maksudnya dia dah makin jauh, makin macam-macam. Aku tengok ejen aku kejap dekat mana? London, kejap dekat US, kejap kat sana, kat sini kan. So apa benda dia buat ni? Start dengan part time dulu. It's okay. Macam kita bercinta lah, kan? Betul lah? So mula-mula sebelum kahwin kita bercinta dulu. Bercinta ni baru macam start part time. So kita nak kenal dulu bisnes. Kita mula dulu. Tapi kalau bercinta anda buat cerita main-main dia, cerita betul-betul. Air? Tak ada jawapan?
Bercerita betul-betul ke cerita main-main? Alah, cerita main-main je lah. Betul-betul kan? So kita buat betul-betul. Sama juga macam part time pun, kita buat part time, kita buat betul-betul. Macam kita nak full time lah. Of course, your client akan tanya, awak ni part time ke full time? Nak jawab apa? Full time, tu nipu, dosa, masuk neraka. So tak boleh. So jawablah, saya masih lagi part time. InsyaAllah soon akan jadi full time. Akak punya ni lah insyaAllah akan jadi full time. Akak fikir itu tambahan lah kan. So cakap macam tu. So bila cakap macam tu, orang akan support kita. Okey lah, tak apalah. Walaupun kita part time, tapi dia akan support kita. Sebab dia tahu one day kita akan jadi full time. So lama-lama dia jadi doa. So bila jadi doa, alhamdulillah, so jadilah full time. So bila jadi full time, anda akan jadi full time yang busy. Sebab masa part time tadi kita sudah menanam. Maksudnya kita dah buka banyak cerita. Lepas tu bila macam Syekh cakap, tak ada masa. One day mungkin boleh jumpa satu orang sahaja. So bila full time, apa lagi nak buat? Itu je lah kerja kita. So pergilah balik jumpa orang-orang yang kita pernah jumpa dulu. So from there, daripada full time tu yang saya start mulakan dalam bisnes ni, mula. Dan the career path nanti you all boleh tahu dengan producer. So it's not only an agent. So one day you boleh promote to the next level. So pada masa itulah pengalaman yang paling diingati adalah monthly income masa kerja engineer dulu menjadi saya punya daily. Wah, So itu yang paling saya nak beri. hebatlah. Monthly income menjadi daily income. So mungkin juga menjawab persoalan yang tadi tu kan, tanya gaji saya dah besar. Gaji yang besar tu menjadi daily income, kan? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, so kita tengok daripada awal jalan ceritanya, mula start macam mana kerja, kemudian jadi part time, kemudian masuk full time, kemudian gaji dulu monthly dah jadi gaji daily, kan? Dulu katalah contoh 3,500 USD sebulan dah jadi 3,500 USD sehari. Ibaratnya macam tu lah, kan? So, what is the achievement pula? Mungkin kita nak tengok sikit dekat skrin pencapaian, sedikit kejayaan dalam bisnes ini, kan? So, kita tengok dekat